Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah kita bersama lagi di dalam episod yang ke-36 slot mingguan setiap hari Selasa jam 10 pagi di TV Ikram ya, dengan kerjasama Akademi Dr. Har, slot Follow Me Dr. Har ya. Dan Alhamdulillah untuk bulan ni kita berbincang tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu penghargaan kendiri ya. Jadi mungkin siapa yang mungkin tak berkesempatan ni lagi, terlepas minggu lepas punya, bolehlah lihat di dalam playlist tu ya. Dan mungkin Dr. nak ucapkan penghargaan juga ya setinggi-tingginya kepada para pelayar ya yang memang sentiasa setia bersama dengan slot Follow Me Dr. Har. Dan terima kasih di atas feedback dan juga komen-komen yang diberikan ya. Dan kalau ada soalan-soalan bolehlah nyatakan, dan insyaAllah Dr. Har akan cuba jawab dalam slot yang seterusnya. Di bulan ni kita ada 5 hari Selasa. Jadi tentang tema penghargaan kendiri ni yang minggu lepas ada pengertiannya. Nanti Dr. Har bagikan sikit recap sikit, dan juga hari ni tentang mengapa penghargaan kendiri ini sangat penting dalam kehidupan kita. Episod seterusnya, episod yang ke-37, insyaAllah kita akan lihat bagaimana cara kita nak menghargai diri sendiri ini ya, dan mengasihi dan mencintai diri kita ini seadanya ya. Dan untuk episod yang ke-38, insyaAllah kita akan tengok apa beza antara menghargai diri dengan mementingkan diri. Jadi itu mungkin satu yang kita kena buat compare and contrast ya, untuk betul-betul faham. Dan insyaAllah pada minggu yang kelima episod ke-39 di dalam bulan ni, kita akan bawakan tetamu untuk bincang tentang hargai diri, hidup bererti insyaAllah. Jadi mungkin recap sikit, yang Dr. definisikan sebagai penghargaan kendiri adalah keupayaan seseorang itu untuk mensyukuri untuk menerima segala apa yang ada pada dirinya sendiri ya, baik sama ada perkara yang baik ya, atribut yang positif ya, kelebihan, kekuatan, malahan juga apa yang negatif ya, apa yang kekurangannya, apa yang kelemahan dia ya, dan juga ialah aib kita, kecacatan kita, cacat celah kita, kerana kita menerima hakikat bahawa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Okay? Jadi maknanya penghargaan diri ni mungkin kita jarang bincangkan ya, tapi sebenarnya itu satu yang sangat penting, dan dia berbeza dengan harga diri ataupun maruah diri ya, ataupun self-esteem, self-worth ya, dan juga berbeza dengan keyakinan diri atau self-confidence. Ya, perbezaannya tu kerana di dalam self-worth atau harga diri ni, nilai dan maruah diri itu, dia adanya ukuran ya, adanya timbang tara di situ, adanya judgement bahawa seorang itu mungkin menganggap dirinya itu sangat bernilai tinggi ya, mempunyai mungkin ciri-ciri yang perlu dihormati dan diberikan penghargaan, sementara yang ada dia nilai-nilai dia tak ada apa-apa pun, malahan dia ni dia dapati memang tak ada apa sumbangan, tak layak untuk dihormati, jadi dia rasa rendah diri je macam tu. Dan kalau misalnya yang keyakinan tadi pun dia ada orang yang ini apa pula keyakinan diri, dia sebenarnya sikap ataupun persepsi kita terhadap keupayaan yang ada pada diri kita ya, keupayaan dan kemahiran yang kita ada. Jadi sebenarnya persepsi ya, dan kadang-kadang persepsi seorang itu sebenarnya tak sama dengan apa yang sebenarnya dia ada. Jadi mungkin seorang yang merasakan keyakinan diri tinggi, dia rasa dia ada kontrol ya, dia boleh kontrol yang ni kan. Dan orang yang lemah atau rendah keyakinan dirinya, dia rasa dia macam dia tidak kompetitif ya, dia banyak meragui diri dia. Dan yang ini ni kadang-kadang kita tengok ada orang yang sangat confident, tapi sebenarnya kita sendiri tahu dia sebenarnya tak berupaya pun, tapi dia overconfident saja ya, dia ada boleh ni dia katakan ya. Jadi di situlah rupanya lainnya antara penghargaan kendiri ya, dan keyakinan diri dan juga harga diri ya. Dr. Har pun sebenarnya bila menyediakan diri untuk tajuk ini, yang Dr. Har lihat sangat penting untuk kita tahu itu ya. Walaupun mereka memang berkaitan, tapi
apa masalah kita hari ni tentang penghargaan diri? Rata-rata kita sangat susah nak menghargai diri sendiri. Kita lebih mudah menghargai orang lain, dan mungkin disebabkan oleh sebab tu kita kebanyakannya kurang menghargai diri kita ini, malahan sangat kritis, sangat merendah-rendahkan diri sendiri, kita letakkan pengharapan yang sangat tinggi dan kita tak boleh capai pun yang itu tu, lagilah kita benci kat diri kita ni, dan akhirnya memusuhi diri kita sendiri. Ini menurunkan keyakinan diri kita dan juga harga diri kita. Jadi itulah dia, tapi Dr. nyatakan ada tiga lah prasyarat sebelum seorang tu boleh menghargai dirinya sendiri. Pertama, dia kena ada kesedaran diri yang mendalam, mencari jawapan kepada 6 soalan asas mengenai saya, siapa saya, siapa ciptakan saya, dari mana saya datang, apa tujuan saya diciptakan, apa tugasan spesifik saya di atas muka bumi dan ke mana saya pergi selepas saya mati. Ini adalah soalan tentang kesedaran diri yang mendalam. Selepas tu kita akan pergi kepada muhasabah diri, dan daripada muhasabah diri itulah kita akan melihat kekuatan kita dan kita akan mempunyai disiplin diri, menjadi lebih baik. Itu kerana itu kekuatan kita dalam aspek yang kita kenal pasti, dan juga kita lihat kita punya ruang-ruang kekurangan, dan di situ berlakunya islah ataupun penambahbaikan. Dan inilah 3 segi kepada syarat yang ketiga, ia akan menghasilkan penerimaan diri, self-acceptance. Dia menerima dirinya seadanya, dan itulah sebenarnya yang akan membolehkan seorang itu menghargai dirinya dan mencintai dirinya seikhlasnya. Jadi hari ini kita lihat dulu apakah sebenarnya, mengapa ini Dr. Har guna pendekatan yang dicadangkan oleh Simon Sinek, start with why. Why? Kenapa dulu, kena tahu dulu kenapa, kemudian barulah kita tengok bagaimana, dan akhirnya kita tengok apakah outcome-nya tu. Jadi kita pergi daripada dalam circle tu, why dulu, kemudian barulah how, kemudian barulah what. Bukannya dilihat daripada luar, apa dia, bagaimana nak dapat, betul kenapa kita kena macam ni, kenapa masing-masing akan mempunyai alasan masing-masing. Jadi hari ini episod yang kedua dalam mencakap penghargaan sendiri ni, kita kata kenapa kita perlu ada penghargaan terhadap diri sendiri. Dr. Han mungkin nak mulakan dengan ada banyak kata-kata yang kalau kita, salah satu hobi Dr. Han adalah setelah nak cakap pasal penghargaan diri ni, Dr. Han akan Google image, quotes ataupun kata-kata hikmah yang telah dinyatakan oleh ramai orang mengenai tajuk tu. Jadi mengenai self appreciation ni, penghargaan diri ni sebenarnya banyak. Dr. mungkin nak sebutkan satu, dan mungkin Dr. tak tahu dari siapa yang mengatakan ni, tapi kalau yang tahu mungkin boleh maklumkan, tapi kalau tidak pun kita ambil lah hikmah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka ni semua. Dikatakan bahawa apa yang sangat penting, yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah menghargai diri kita sendiri. Dia kata the most important thing in life is self appreciation. Apa yang sangat penting. Ada pula yang mengatakan bahawa loving yourself is the greatest revolution. Revolusi yang paling hebat, kemuncaknya adalah menyayangi dan menghargai diri kita sendiri. Tu dia. Dia kata ada juga yang mengatakan bahawa self appreciation is essential. Dia ada satu yang perkara yang sangat perlu ada, sangat perlu ada. Dan dia kata self appreciation or self love is a real source of your success. Sumber kejayaan kepada semua kejayaan adalah menghargai dan juga menyayangi diri kita sendiri. Dalam maknanya tu Ada satu lagi ni, dia mungkin tak katakan dalam kata-kata hikmah lah. Dia kata, kalau kita dah cuba semua benda di atas muka bumi ni lah untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan hidup kita lebih bahagia, lebih tenang, semuanya tak berjaya. Dia kata sebenarnya ada satu lagi yang menyebabkan apa pun lah, mana ubat kita yang lain tu kita dah makan tapi tak juga sembuh. Rupanya ni ada ibu segala ubat ni. Iaitu dia kata, hargailah diri anda sendiri. Jadi mungkin tu Dr. Han buat sedikit muhasabah diri.
agaknya itulah sebenarnya yang kurang lagi daripada kita ni, ya. Kita kurang menghargai diri kita sendiri. Sebab tu kita kurang menghargai orang lain, ya. Kita kurang menghargai Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita ni. Tak suka yang ni, dia kata, I don't like myself, I'm crazy about myself. Wow, yang ni sangat-sangat ni. Yang ni satu lah, ya. Love yourself instead of abusing yourself, dia kata. Aduh, dalam tu, ya, cintailah kasih sayang kita dan bukannya mendera diri kita. So yang bulan lepas Dr. Hara cerita, minggu lepas Dr. Hara kata, kalau kita kurang menghargai diri kita, akhirnya kita memusuhi diri kita sendiri. Kita mendera diri kita, ya. Aduh, kan kita tengoklah macam mana peritnya penderaan itu, dan itulah agaknya, ya, bentuk siksaan batin dalaman yang kita rasa tu. To fall in love with yourself is the first secret to happiness. Ya, tak tahu siapa yang cakap ni, tapi maknanya jatuh cinta, ya, menghargai diri sendiri itu adalah satu, ya, rahsia yang paling asas, ya, untuk mencapai kebahagiaan. Okey, apa lagi dia katakan, ya, ada satu lagi ni dia kata, appreciate yourself first and everything else, ya, will fall in line, ya, into line. Maknanya sayangi diri kita, hargai diri kita dulu, kan yang lain tu semuanya akan, ya, insya-Allah akan mula teratur lah untuk diri kita ni, ya. Ini kalau mungkin, ya, bila kita rasa sangsi, kita rasa ragu-ragu, kita rasa ada macam nak slip into depression sikit tu, agaknya I am not looking to escape my darkness, dia kata, ya. I'm learning to love myself here. Itu mungkinlah, itu tadi Dr. Har katakan, ada yang, ya, kata-kata, tak tahu siapa kata, dia kata kalau dah cuba semua benda lah dekat muka bumi masih tak berjaya, mungkin yang kurang adalah kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya. Do you know how to love yourself, dia tanya, ya. Tahu tak kita bagaimana nak mengasihi dan menghargai diri kita ni? Dia kata, if no, then you do not know how to love at all. Mungkin kita boleh gantikan love tu dengan appreciate pun sama juga. Do you know how to appreciate yourself? Tahukah anda bagaimana nak menghargai diri sendiri? Dia kata, if no, then you do not know how to appreciate at all. Ya, maknanya kalau tak tahu, maknanya anda memang tak tahulah macam mana nak menghargai, ya. Segala apa yang orang buat daripada kita, contohnya. Self-love has very little to do with how you feel about your outer self. Yang ni satu lagi, ya. Menghargai diri sendiri ataupun mencintai diri sendiri itu sebenarnya tak ada kait mengait dengan macam mana kita, ya, rasa terhadap diri kita yang luaran ini. Dia adalah mengenai, dia kata, it's about accepting all of yourself. Inilah dia, ya. Kita menerima diri kita seadanya, ya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ini satu lagi lah, ya, Dr. Har sebut yang dua terakhir. The first love and the greatest affection should be given to yourself, not anyone else in the world. Maknanya cinta pertama dan juga penghargaan, ya, kasih sayang yang paling tinggi nilainya itu harus kita berikan pada diri kita dulu sebelum kita berikan dia pada orang lain, begitu, ya. Dan yang terakhir, don't forget to say I love you to the dearest person in the world. Jangan lupa nak bercakap, ya, I love you, saya cintakan awak, ya, saya hargai awak, ya, saya, ya, kepada orang yang paling dearest, ya, paling ya, kita sayangi di atas muka bumi ni. Siapa dia? Yourself, dia. Jadi Masya Allah, itu kalau kita tengok dari sudut kata-kata hikmah ni lah, ya, ataupun kata-kata yang dinyatakan tentang self-appreciation dan self-love. Jadi bila kita fikirkan begitu, maknanya sangat penting lah, ya, untuk kita mungkin mempunyai dan paling tidaknya berusaha, ya, untuk menghargai diri kita. Mungkin ada yang dengar ni, Dr. Har, saya sentiasa menghargai diri saya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ada orang kata self-appreciation ni maknanya, pergi spa, ya, kita ingin nak beli baju, beli je lah, tak fikir-fikir, kan. Ada handbag apa semua. Dr. Har bukan maksudkan yang itu. Yang itu tu hanya luaran ni saja, ya. Itu pun rasa tak puas juga, kan. Agaknya sebab mungkin cara kita menghargai diri sendiri itu sebenarnya masih tidak tepat. That can be part of it, tapi not the most important sebenarnya, kan. Dan mungkin kalau kita, ya, nak menghargai diri kita, nak bagi sesuatu kepada diri kita sendiri, boleh sangat.
Tapi janganlah pula meletakkan itulah segala-galanya, dan bila kita tak ada duit pula ataupun hujung bulan tu kita punya hutang kredit kad kita melambung-lambung sampai tak boleh nak bayar, dah susah hati balik. Jadi itu tadi mungkin yang paling penting adalah menghargai diri kita, menghargai ketenangan kita. Kadang-kadang kan kita ada benda kita nak buat, tapi kita tahu lepas tu dia menyusahkan kita, lepas tu dia memenatkan kita. Jadi kalau kita menghargai diri kita, kadang-kadang baik kita tak payah pergi. Macam itulah maksud dia, macam mana menghargai diri sendiri itu akan akhirnya mencetuskan tindakan-tindakan dan juga keputusan yang lebih bijak untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita tidak menghargai diri kita, kita tak peduli pun apa yang akan jadi pada diri kita, maka kita lebih banyak melakukan perkara yang merosakkan diri kita, baik untuk jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Itu tadilah jadi memusuhi diri sendiri. Baik, Dr. Har ada senaraikan mungkin lebih kurang 4 atau mungkin lebih sebenarnya kan. Mengapa kita perlu ada usaha yang serius untuk menghargai diri kita sendiri ni? Pertama, ianya adalah sangat penting untuk kesihatan emosi dan mental kita. Ini dalam zaman kita ada krisis tentang kesihatan mental dan emosi macam-macam ini. Mungkin inilah parachute yang pertama yang mesti terbuka atau bila kita rasa kita nak derail ataupun nak masuk kat dalam kancah kemelut emosi, depression, kemudian anxiety, semua tu. Sebelum ke situ tu agaknya inilah payung terjun yang pertama yang kena terbuka tu adalah menghargai diri kita sendiri dengan segala apa yang ada, baik lemahnya, baik kurangnya, baik baiknya, kekuatannya dan juga kekurangan kita itu. Dan ini adalah merupakan asas maknanya penghargaan diri sendiri adalah asas kepada daya tahan kita berhadapan dengan segala tribulasi dan ujian yang ada di atas muka bumi ini. Dan juga ini menyebabkan kita punya keliutan ataupun resilient keupayaan untuk bangun semula ni. Dan perseverance, maknanya kita punya kesungguhan untuk istiqamah tu. Jatuh bangun lagi. Hari ini tak berjaya, esok kita cuba lagi. Dan ini perseverance ini. Maka apabila kita tingkatkan penghargaan terhadap diri kita sendiri, maka dengan secara automatik juga dua tadi benda yang kita kata sebenarnya berbeza dengan penghargaan ke diri, kita punya harga diri dan juga keyakinan diri juga akan meningkat sama. Jadi tu tadilah Dr. Har mungkin yang untuk yang pertama ini mungkin kita katakan kalau dah cuba semua benda lah dah jumpa pakar, dah dapat ubat telan ubat tiap-tiap malam barulah tenang boleh tidur. Apa lagi kita dah jumpa lah mungkin ada asatizah yang boleh mengubat secara ruqyah alhamdulillah baik sekejap betul kan datang balik contohnya lah kan. Mungkin yang senang dia kata ini tak boleh nak buat apa ni sebab ialah saya ada mungkin keturunan saya ada macam ni, ada jin kat dalam gini begitu ginian. Kita mungkin boleh saja menerima apa saja penjelasan dan menjustifikasikan apa tindakan kita seterus tu. Tapi kalau yang belum kita buat adalah berusaha atau paling tidaknya memikirkan tentang bagaimana saya nak menghargai diri saya sendiri, mungkin itulah ubatnya. Maka insya-Allah itu satu. Yang kedua, kita kan selalu kata saya perlu sistem sokongan, saya perlu adanya dokongan, adanya simpati orang lain untuk menguatkan diri saya. Ibarat rumah tu dia kena ada tiangnya, ada pasaknya. Tapi sebenarnya sistem sokongan kendiri, you punya support diri kita sebenarnya yang paling kukuh dan paling kuat berakar tunjang itu adalah penghargaan kendiri. Penghargaan kendiri ni dia tadi Dr. Har katakan sebagai parachute kan yang kat sini Dr. Har berikan analogi sebagai piling kat dalam kalau kita nak buat bangunan ni kita kena piling masuk ke dalam tanah tu. Yang difahamkanlah Dr. Har kata kalau nak buat rumah 2 tingkat kita kena buat piling 2 kali tinggi rumah tu. Boleh bayangkan kalau tengok menara PNB tu macam mana piling kat bawah tu. Jadi itulah dia untuk memastikan bahawa foundation
kita ini berdiri di atas asas yang teguh ya. Dan dengan itu juga ya kita mampu menyokong diri kita sendiri dengan tentu sekali ya bersandar kepada kekuatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kekuatan kita ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Walau bagaimanapun Dr. tak adalah nak mengatakan tak payah pergilah jumpa pakar ke profesional ke tentang sokongan ni ataupun ya, minta adik-beradik kita bantu. Tak. Yang itu tu memang kita kena juga ya. Salah satu kekuatan kita adalah dia tahu bila kita nak minta tolong. Yang itu tu ya, bila kita rasa berat sangat ni kena minta tolong. Dan itu tidak ada kait mengait dengan ya harga diri kita. Ya, maknanya kalau kita duk minta tolong ni maknanya kita ni lemah ke bagaimana ke, tidak. Ya, pada pandangan Dr. Har, kita manusia yang kena tahu banyak mana ya bahu kita ni boleh pikul. Dan tapi ya sebenarnya bila kita ada penghargaan kendiri yang tinggi ya, maka ianya setelah memberi sistem sokongan dalaman ya, dan ini sangat penting ketika kita menghadapan dengan kegagalan, kehilangan, kegagalan, kekurangan, segala ujian-ujian Allah ni lah, tersilap buat pilihan ya, tersandung gitu ya, tertiarap ya, jatuh begitu tu, bagaimana kita nak bangun balik begitu. Ini sangat penting dan sekiranya kita ada penghargaan sendiri yang tinggi, dia tidak menyukarkan kita untuk bingkas semula tu ya. Dan di sinilah agaknya ya, bila tengok pasal sokongan ni kan, kita bolehlah minta tolong dekat adik-beradik kita ya, anak-anak kita yang jadi ibu bapa ni, kawan-kawan kita yang dah berpuluh tahun jadi kawan kita kan. Tetapi biasalah kan, kata kawan ketawa tu ramai, kawan menangis ni kita lah seorang ya, yang itu satu lagi. Dan untuk ni kan Dr. terfikir ada satu kata-kata Saidina Ali ya radhiyallahu anhu yang sangat deep pada pandangan Dr. Aku telah merasai segala penderitaan hidup, kata Saidina Ali, tapi tidak ada yang lebih perit daripada mengharapkan kepada manusia. Oh, Dr. bila dengar terbaca ni kali pertama, wow, dia macam a slap on the face with the wet fish kata. Maknanya macam tepek sekali kat mukanya. Itu tu agaknya ya, kita sebenarnya bukanlah maknanya kita tidak boleh mengharap pertolongan orang ya. Kita tak tahu saya tak perlu pertolongan awak, hanya Allah saja akan bantu. Tak boleh juga macam tu. Tetapi kadang-kadang kita terlalu bergantung harap kepada manusia kan. Dan disebabkan itu longgar pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalanya kan Allah biarkan kita agaknya bertemu dengan satu demi satu kegagalan dan juga kesakitan ya, semata-mata kerana untuk kita belajar bahawa sebenar-benarnya ya, memang tak ada pergantungan lain melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan untuk itu kita kena berpijak di atas satu foundation yang sangat kuat, iaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Itu tadilah mensyukuri diri sendiri ni. Alhamdulillah Allah ciptakan saya seadanya ini. Terima kasih ya Allah ya. Banyak sangat kita punya syukur. Ya, dah tu diberi pula nikmat iman. Ya, tadi kita dah solat, kita termasuk kalangan mereka yang solat. Ya, kita tahu bagaimana ya pentingnya ya iman ini ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa mendoakan supaya zuriat keturunannya terdiri daripada orang yang mendirikan solat. Ya, kita bersolat dengan anak-anak kita, suami kita jadi imam ya, ataupun kita sendiri jadi imam, anak-anak kita ikut di belakang. Ya. Satu nikmat yang sangat besar tu. Dan itulah dia, mungkin selepas itu kalau apapun tribulasi yang berlaku pada diri kita, tentu tidak sukarkan untuk meminta kepada Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Jadi inilah dia ya, jangan harap sangat kat manusia ni lah. Tapi agaknya kalau kita tidak menghargai diri sendiri, tak kenal diri sendiri, ya, maknanya hidup rasa saya ni tak mampu, saya ni lemah, saya ni tak berdaya, itu yang hidup bergantung aja dengan orang. Ya, jadi hingga akhirnya mungkin ya bimbangnya boleh menjadi syirik tu di dalam hati kita bila kita meletakkan pengantungan lebih kepada manusia yang tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik ya. Yang ketiga, ya, penghargaan diri ni sebenarnya memudahkan kita ya
untuk menghargai dan mensyukuri orang lain. Ya. Itu sangat penting kan. Ada orang nak cakap terima kasih pun tak susah sangat. Kalau kita buat sesuatu untuk dia, macam ya Allah ya, berat betul dia nak kata terima kasih tu. Ya, macam tak Allah bila bercakap terima kasih tu, maka jatuhlah maruah dia. Macam mana macam tu ya, mungkin disebabkan ya dikurang menghargai ialah ya benda-benda yang kecil, apatah lagi yang besar ya. Jadi serupanya bila kita belajar menghargai diri kita sendiri, maka kita dengan sendirinya mudah untuk menghargai ya, dan berterima kasih kepada orang lain. Apa saja orang buat untuk kita, kita hargai ya. Dan itu kan sebenarnya menjadikan orang yang membantu kita lagi suka nak bantu kita, Masya Allah kan. Dan kita tahu bahawa ya, segala kenikmatan dalam hidup kita ini datangnya daripada Allah. Jadi kalau kita mensyukuri orang yang bagi ya, kita mensyukuri makan minum kita yang tengah masuk kat dalam mulut kita semua tu kan. Nanti bilik air kita buang air pun kita syukuri, ya Allah saya masih lagi boleh ya pergi buat ya, kerja nombor 1, nombor 2 ni sendiri, tak perlulah ya, duduk di katil orang letakkan ya urinary bag ke ya, lepas tu kenalah buang ya najis kita tu bagi pihak kita. Alhamdulillah semua tu ya. Maka dengan itu juga kita menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah kata dah, siapa yang ya, syukur pada dia akan tambah lagi. Tapi kalau siapa yang kufur, Allah itu Ghaniyul Hamid. Allah itu kaya ya, maha terpuji, tak peduli pun, tak perlu pun kita. Kita ni sebenarnya ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ya, kamu tu sebenarnya yang perlukan kepada Allah. Wallahu Ghaniyul Hamid. Ya, Allah itu kaya sangat kan. Jadi pada pandangan Dr. Hala ya, penghargaan diri ni sangat penting untuk hidup menjadi orang yang sedar diri. Ya, ni sedar diuntung. Ya, tidaklah komplain tak habis-habis. Ya, semua tak kena. Kadang-kadang bila kita ingat macam tu, malu sungguh kita ni megang. Ini kita nak berhadapan dengan Allah. Tapi Allah dah katakan di dalam Quran tu kan, kita ni memang ya sangat kurang ya kesyukuran kita tu. Manusia ni. Itulah. Jadi agaknya mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT tu dengan menghargai dan mensyukuri diri kita sendiri. Unik kita ni. Tak ada orang lain yang macam kita ni. Ya. Itu sebabnya thumbprint kita ataupun ni kita punya cap jari itu lain. Ya. Iris kita pun lain tu yang boleh jadi sebagai ya, biosecurity kita. Tidak ada yang sama. Ya Allah Tuhanku. Ya. Bagaimana itu? Ya, kalau kita lihat kerdilnya kita ya, tapi kitalah agaknya ya makhluk Allah yang paling ya menderhaka kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, yang keempat pula ya. Okey, ini satu yang Dr. nak buat analogi sebagai kita, Dr. yakin siapa yang ada bisnes ke apa, dia sangat penting untuk dapat maklum balas ya. Dalam profesi Dr. sebagai guru, sangat penting ni ya adanya feedback ataupun maklum balas supaya anak-anak kita ya, yang anak didik kita dan kita sendiri akan ada feed forward. Ya, feedback, feed forward. Maknanya akan ada strategi macam mana nak menambah baik begitu. Okey. Jadi mekanisme maklum balas ini sangat penting untuk tahu bahawa kita ni okey ke tak okey. Oleh sebab tu kalau kita tengok adanya peperiksaan, adanya ujian, siapa yang lulus markah tinggi maknanya dia dah okey dah tu tapi yang tak lulus pada ya kita letakkan garis siapa yang markah ni ke atas lulus, yang ni ke bawah gagal. Gagal itu apa feedback dia? Oh ni masih tak pandai lagi, masih tak faham lagi dan mungkin kena repeat lah ya paper tu contohnya begitu. Itu satu maklum balas ya. Tapi sebenarnya itu ya kalau dari sudut penilaian, anda nak mengajar sikit lah ni, ada masa sikit ya. Penilaian itu ada dua jenis ya. Pentaksiran ya. Kalau penilaian sebenarnya evaluasi ya. Evaluasi program itu lain sikit. Ini pentaksiran atau ya assessment itu dia ada dua jenis. Satu yang dinamakan sebagai pentaksiran summative dan satu lagi pentaksiran formative. Ya, data memang kalau dalam bahasa Melayunya pun ya dimelayukan summative dan formative ni. Dia berbeza kerana kalau yang ya pentaksiran summative maknanya pengaksiran yang mana
macam exam kita tu. Ya. Tengok ya semua duduk kertas yang sama, kemudian kita tengok siapa markah tinggi ni dan kita rankingkan dia orang. Ya, itu menjadi ya satu yang dinamakan summative. Banyak peperiksaan kita baik UPSR ke ya PMR ke Dr. Hadu peperiksaan Beranjah 5 lah ya SRP ya SPM STPM semua tu apa saja dia periksa lah. Dia selalunya summative begini. Ya, dia bagi kita satu semester tu ni, kemudian di ujung tu nanti dia ada kira. Dulu semua akan ambil markah yang ini. Markah summative ni, ya. Jadi kalau budak tu belajar bagus-bagus ya, tiba-tiba satu hari sebelum dia nak exam tu dia accident masuk hospital. Kosong, dia dapat kosong sebab dia tak duduk exam tu. Ya, jadi takkan macam tu kan. Jadi peperiksaan summative ni sekarang ni dia pelbagai ya. Maksud saya dia ada markah tetapi dia tidak diambil di hujung tahun saja. Jadi macam kalau pada Dr. Har, dia ada beberapa projek-projek kecil. Dia buat 3 projek kecil tu secara kumpulan, dia dapat markah kumpulan. Tapi ada juga projek yang dia sendiri buat. Kita ambil kutip semua tu, ada nanti ya 30% lagi di hujung tu nanti ada juga peperiksaan lah ya. Jadi itu semua adalah markah dia summative. Ya, markah summative ni perlu untuk kita tengok ya budak ni memenuhi syarat atau tidak ya. Kalau tak, macam mana nak kata seorang tu lulus atau tidak, itu satu maklumat lah. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah ya pentaksiran secara formatif. Yang ini lebih diagnostik. Maknanya ya anak-anak kita itu kita punya anak didik itu akan diuji, dilihat ya keupayaan dia itu dari masa ke semasa. Yang katalah ya selepas 2 minggu belajar dia tengok ya dia punya feed up kita panggil lah. Feed up tu adalah dia punya assignment dia. Ya. Kemudian dia buatlah. Dia buat, kemudian kita sebagai guru ni bagi dia feedback. Yang awak ni kan sebenarnya tak boleh lagi ni. Ni belum banyak lagi yang tak kemas awak punya kerja ni. Jadi kita bagi, itu dia maklum balas tu sangat penting. Dan dalam sesi maklum balas itu, pelajar ni pun tahu dekat situ ada elemen refleksi atau muhasabah diri. Yang kita ya, feedback yang paling baik adalah apabila ya, anak didik kita tu boleh memuhasabah diri dia sendiri dan akhirnya ya, dia akan mengatakan okey Prof lepas ni saya nak buat macam ni. Itu feed forward. Okey, kita bagi lagi masa dia 4 minggu, kita buat lagi ya satu lagi pertemuan untuk bagikan feed up kita, assignment dia kita buat. Lepas tu kita bagi feedback lagi. Tengok pula macam mana daripada yang hari tu makin baik atau tidak. Ya, jadi itu dinamakan sebagai pentaksiran formatif. Formatif ya, apa bentuk budak tu. Jadi maknanya tak ada siapa yang patut gagal peperiksaan penilaian pentaksiran formatif ni sebabnya akan sentiasa ada peluang ya untuk memperbaiki sampai dia mencapai apa yang perlu ya dicapai. Jadi sebenarnya sebagai pendidik ni Dr. Han sebenarnya tak adalah rasa macam kalau ramai sangat pas kertas saya ni maknanya saya ni cikgu yang tak pandai lah. Ya, senang sangat ni. Bukan itu. Ya, memang kalau ramailah pelajar kita yang lulus tu maknanya alhamdulillah mereka memang dapat ikut apa yang objektif yang telah digariskan. Ya, malah kita risau kalau misalnya ada pelajar yang masih tercicir dengan cara kita tu apa mana dia punya kesilapan kita tu. Itulah ya kita perlukan maklum balas. Jadi apakah ya satu lagi sebab mengapa kita kena ada ya penghargaan kendiri, sebab dia pada pandangan doktor ada satu mekanisme maklum balas yang sangat-sangat efektif kepada diri sendiri. Ya, dia macam dia bagi maklum balas lah kat diri kita ni ya. Okey ke tak okey kita ni? Ya, kalau misalnya kita masuk mengkritik saja sebenarnya ya kita tidak lagi menghargai diri kita. Ya. Dan oleh sebab itu ya, instead of appreciating yourself, you are abusing yourself lah. Ya. Jadi ini pada pandangan Dr. Har dia menjadi satu ya kitaran maklum balas yang sangat penting ya. Kita lihat, kita menghargai diri kita. Bila kita melaksanakan sesuatu dengan baik tu ya, kita katakan saya sangat hargai, terima kasih. Cakap macam itu. Alhamdulillah tadi kan patutnya macam nak lempang ni pula tadi kan, tapi you sabar, alhamdulillah. Tahniah. Itu ya kita ucapkan. Atau selalu orang putih kata pat yourself at the back. Maknanya kita bagikan penghargaan pada diri kita sendiri. Ataupun ya benda-benda yang mungkin ya sesuatu yang kurang baik lah agaknya kan. Allah tadi tu pasal buat macam tu kan. Kita malukan diri sendiri lah kan. So minta maaf lah kan. I should not have done that sebenarnya.
minta maaf ya, because you are so important, saya tak patut buatlah macam tu ya, untuk diri you sendiri. So you are mana dalam dua keadaan ya, dia merupakan ya maklum malas yang sangat berguna untuk diri kita sendiri. Jadi itu antara 5 perkara ya, mungkin ya sahabat-sahabat yang lain ada juga dia terfikir mengapa ya penghargaan pendiri ini sangat penting. Tadi Dr. Harifat balik, dia sangat penting untuk menjadi ya asas kepada kesihatan emosi dan kesihatan mental yang kuat ya, yang sejahtera. Dia menjadi asas payung terjun ya, yang pertama yang patutnya kembang apabila kita mula rasa ya tidak akan rawan ataupun akan ada ya masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan emosi ya, kesihatan mental kita merosot, itu yang first kali. Kerana bila kita menghargai ya, diri sendiri tu, insya-Allah kita akan mula menghargai lebih memberi nilaian yang tinggi kepada diri kita. Kita tak mahu diri kita ni dia terjerumus dalam kerosakan begitu, dan juga mempunyai keyakinan diri yang tinggi ya, bahawa kita mempunyai keupayaan untuk mengawal perkara ni ya, sikit-sikit. Yang kedua, ia menjadi satu sistem sokongan yang paling kukuh ya untuk diri kita sendiri ya. Jadi maknanya itu jadi akar tunjang, foundation, piling tadi tu ya. Dan tentu sekali ya, dengan penghargaan terhadap diri sendiri ini, mensyukuri diri kita menghargai pemberian Allah, maka kita bergantung kepada Allah saja dan tidak berharap kepada manusia. Ya, sebab yalah ya, kita perlu sistem sokongan antara ya adik-beradik kita, saudara mara kita, tapi sebenarnya ya berpada-pada kita berharap dengan manusia itu ya. Yang ketiga, penghargaan pendirian juga memudahkan lagi kita untuk menghargai orang lain ya, dan dengan itu kehidupan kita saling menghargai itu dia sangat ya memberikan nilai tambah ke dalam hubungan kita, dan juga tentu sekali ya kita juga menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur di atas nikmatnya, dan segala pemberian dia yang baik pun kita bersyukur ya, satu musibah pun kita kata alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah Allah akan ya tambahkan lagi ya ketenangan dan juga ya keikhlasan kita. Dan sekali Dr. katakan dia adalah mekanisme yang akan ya memberikan maklum balas kepada kita tentang ya bagaimana perjalanan kehidupan kita ni ya. Jadi kita lagi banyak kita menghargai diri kita, sebenarnya kita membantu diri kita untuk ya mempunyai harapan ya, mempunyai satu tasawur dan ya sudut pandang yang lebih produktif, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan lah ya Dr. Han akhirilah slot kita kali ini dengan tadi yang pertama juga tadi bila Dr. Han bacakan tentang ya kata-kata hikmah mengenai penghargaan sendiri ataupun menyayangi diri sendiri ni. Dia kata kalau kita dah cuba segalanya kata kita mungkin ada isu tentang ya masalah emosi ya, masalah mental ya, psikososial kita punya psikologi ni tengah ada ya banyak-banyak sangat isu ya, bertimpa-timpa kita punya cabaran sampai kita tak tahu nak buat apa dah ni, dan mungkin hati kita sangat down contohnya begitu. Dia kata kalau dah buat semualah ya, mungkin satu je lagi ya, cubalah hargai diri sendiri tu. Dan insya-Allah dia kata itulah dia ubat yang paling mujarab. Ya, mungkin lepas tu kita punya kata-kata selain daripada mengeji, mendera, ya, mencemooh diri sendiri, dia bertukar menjadi kata-kata yang lebih lunak, ya, lebih menghargai, ya, lebih orang kata you are kinder to yourself. Dan mungkin itu adalah satu yang sangat diperlukan untuk proses penyembuhan hati kita itu. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada seorang pun lah daripada kita ni yang ya ada dapat manfaat daripada perkongsian Dr. Han ni, masya-Allah. Sebenarnya kalau tak ada pun itu bukan urusan Dr. Han ya. Yang itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan ya, tapi ialah objektif Dr. Han ya dan juga TV Ikram ya adalah untuk memberikan konten yang positif, yang konten yang baik tadi ya. Wallahu a'lam, segala yang baik tu sebenarnya semuanya memang ya daripada Allah, yang dan yang kekurangan-kekurangan ya ada yang tersilap di sana sini tu
semuanya ya memang disandarkan daripada kelemahan Dr. Har sendirilah, dan kita mohon pada Allah, Allah akan berikan kita ya panduan ya dan hidayah sepanjang hayat kita ya, agar hari ini lebih baik daripada semalam, dan mudah-mudahan esok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk sesi penghakiman yang terakhir itu. Mudah-mudahan ya kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang diterima amalnya dan diberi rahmah ya, kasih sayang Allah ya, dan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya. So itu saja dulu ya. Wallahu a'lam. Kita bertemu lagi pada episod akan datang minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.